Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada murid-murid khususnya tahun 5 USM. Baiklah, pada pagi ini kita akan teruskan lagi dengan pembelajaran secara online bagi subjek Bahasa Melayu. Hari ini, hari Isnin, bersamaan dengan 15 hari bulan 2 tahun 2021, kita sudah pun memasuki minggu yang keempat. Oleh itu, cikgu harap semua masih dapat mengikuti sesi pembelajaran Bahasa Melayu ini, dan jika ada sebarang gangguan atau sebarang ketidakpastian untuk mengikuti subjek ini, sila berhubung dengan cikgu untuk dapatkan bantuan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, kandungan hari ini ialah unit 1 Masyarakat Penyayang. Tajuk pada hari ini adalah Pusat Transit, masa 9 hingga 10.30 pagi. Standard pembelajaran 5.1.1, murid memahami dan menggunakan kata nama am berdasarkan bahan. Baiklah, isi pembelajaran. Seperti yang awak dapat lihat di dalam video ini, di dalam slide ini, cikgu telah masukkan sekeping gambar iaitu yang cikgu ambil daripada buku teks awak. Okey, buku teks Bahasa Melayu tahun 5 pada muka surat 6. Oleh itu, jika gambar yang cikgu paparkan ini kurang jelas, murid-murid diminta untuk membuka buku teks masing-masing dan rujuk pada muka surat 6. Baiklah, pada hari ini, tajuk yang akan kita pelajari ialah Pusat Transit dan isi pembelajaran kita adalah Tata Bahasa. Baik, sebelum tu cikgu nak terangkan sedikit tentang Tata Bahasa. Tata Bahasa bermaksud ialah peraturan bahasa. Okey, dalam bahasa Melayu kita ada beberapa peraturan dan kita perlu tahu tentang tata bahasa ini kerana ianya sangat penting dalam penulisan. Baiklah, kita teruskan. Di atas ni cikgu akan bacakan dulu keseluruhan petikan yang ada dan murid-murid juga perlu ikut baca sama-sama dengan cikgu. Okey, Jawatan Kuasa Taman Seri Damai telah membuka operasi Pusat Transit untuk anak-anak penghuni taman. Okey, Pusat Transit Anakku Sayang, Taman Seri Damai. Pusat jagaan sementara bagi kanak-kanak berumur 6 tahun hingga 12 tahun. Penyediaan perkhidmatan pengangkutan untuk mengambil murid dari sekolah, pusat transit dan menghantar murid ke sekolah semula bagi aktiviti ko-kurikulum. Program komuniti perhatian ini membantu ibu bapa yang bekerja untuk mengurus anak selepas sesi persekolahan. Baiklah. Okey, Pusat Transit Anakku Sayang. Pusat transit ini untuk apa? Pusat transit ini adalah untuk apabila murid-murid pulang daripada sekolah, mereka akan ke pusat transit ini kerana di rumah masing-masing ibu bapa mereka pergi bekerja. Oleh itu, tiada orang di rumah, jadi mereka semua ke pusat transit untuk berehat ataupun menukar pakaian sebelum mereka pergi semula ke sekolah untuk aktiviti ko-kurikulum ataupun aktiviti-aktiviti lain pada sebelah petang. Baiklah, tengok gambar yang pertama. Gambar nombor 1, Sofia menaiki van sekolah ke pusat transit. Maksudnya daripada rumah, Sofia pergi ke pusat transit. Okey, selepas pulang daripada sekolah, Sofia naik van pergi ke pusat transit. Okey, kemudian Sofia dan rakan-rakan tiba di pusat transit mereka disambut oleh penjaga pusat transit. Maknanya daripada rumah pergi ke sekolah, kemudian Sofia balik menaiki van sekolah ke pusat transit. Okey, gambar nombor 2 ini, Sofia berada di pusat transit. Sofia tidak balik ke rumah kerana di rumahnya ibu bapanya tiada di rumah. Baiklah, Sofia dan rakan-rakan tiba di pusat transit. Mereka disambut oleh penjaga pusat transit. Okey, ini rakan-rakan Sofia. Okey, rakan-rakan Sofia dan ini adalah penjaga pusat transit tersebut. Okey, gambar ketiga, setelah mandi dan menukar pakaian, Sofia dan rakan-rakan makan tengah hari. Baik. Okey, setelah mandi dan menukar pakaian, Sofia dan rakan-rakan makan tengah hari. Baik, jelas ya. Maksudnya apabila berada di pusat transit ini, Sofia membersihkan diri, menukar pakaian yang sesuai dan kemudian
Sofia makan tengah hari bersama-sama rakan lain di mana? Di pusat transit tersebutlah. Okey, di pusat transit tersebut. Okey, kemudian gambar yang keempat, pemandu van sekolah menghantar Sofia dan rakan-rakan ke sekolah untuk aktiviti co-curriculum. Okey, setelah selesai makan, setelah selesai mandi, menukar pakaian dan makan tengah hari, Sofia dan rakan-rakan naik van sekolah semula untuk pulang ke sekolah, untuk kembali ke sekolah bagi mengikuti aktiviti co-curriculum pula. Okey, setelah itu barulah Sofia, setelah selesai aktiviti co-curriculum, barulah Sofia pulang ke rumah. Baiklah, faham ya murid-murid apa yang gambar-gambar ini hendak sampaikan kepada awak. Baiklah, kita tengok munshi cilik di bawah ini, di dalam kotak kuning ini. Kata nama am ialah kata yang merujuk manusia, haiwan dan benda secara umum. Contoh orang, kucing, kereta, pondok dan kipas. Faham ya? Sekali lagi cikgu ulang. Kata nama am ialah kata yang merujuk manusia, maksudnya perkataan. Okey, kata nama am ialah perkataan yang merujuk manusia. Manusia tu contoh dia apa? Abang, adik, okey, cikgu, kakak, okey, ayah, ibu, pakcik, makcik, okey, penjual ikan, itu adalah orang. Kata nama am. Okey, kata nama am yang umum. Baik, kalau dalam petikan ini kita dapat satu nama iaitu Sofia. Adakah Sofia kata nama am? Jawapannya tidak. Sofia ini bukan kata nama am. Sofia ini ialah kata nama khas. Kenapa cikgu cakap Sofia ini adalah kata nama khas? Kerana ejaan dia bermula dengan huruf besar. Okey, Sofia. Sofia. Sofia itu kata nama khas. Nama yang khas untuk dia sahaja. Okey. Jadi Sofia ini bukan kata nama am. Jadi apa kata nama am dalam ni untuk manusia? Okey, kita tengok di sini kanak-kanak. Okey, kanak-kanak ini adalah kata nama am untuk manusia. Kemudian murid. Di sini murid. Murid ialah kata nama am untuk manusia. Seterusnya ibu bapa. Okey, ibu bapa. Ibu bapa adalah kata nama am untuk manusia. Kemudian anak. Anak ialah kata nama am untuk manusia juga. Okey, itu adalah contoh dia. Baik, jelas ya? Baiklah. Seterusnya, okey, kata nama am ialah kata yang merujuk atau perkataan yang merujuk manusia, haiwan. Okey, apakah contoh haiwan? Haiwan. Haiwan, kata nama am contohnya ialah kucing. Okey, kancil, ikan dan lain-lain lah. Okey, kalau kata nama khas ialah nama bagi kucing itu. Contoh, murid-murid ada kucing dan kucing itu bernama Comel. Jadi Comel itu ialah kata nama khas. Okey, kucing itu ialah kata nama am, kata umum dia. Okey, jelas ya? Dan benda-benda yang lain. Okey, benda-benda yang lain. Contoh kereta. Okey, kalau van sekolah, van adalah kata nama am. Okey, van kata nama am, van sekolah kata nama am. Okey, kalau van ini jenamanya Toyota. Okey, kalau van ini jenama dia Toyota ataupun Honda, maka van itu, Honda dan Toyota itu adalah kata nama khas. Okey, jadi cikgu tak nak kata nama khas. Cikgu hanya mahukan kata nama am sahaja. Okey, baik. Aktiviti. Okey, aktiviti. Jika murid-murid tidak jelas dengan apa yang ingin kita pelajari pada hari ini, murid-murid boleh ulang semula video ini beberapa kali. Dan yang paling penting, murid-murid perlu bertanya dengan cikgu secepat mungkin, seawal mungkin, supaya cikgu boleh respon dengan pantas. Baiklah. Aktiviti menyenaraikan kata nama am berdasarkan teks dan gambar dengan menggunakan peta pokok. Baiklah, di sebelah ini adalah contoh peta pokok. Okey, ini adalah cikgu bagi nota dulu. Okey, kata nama am. Kata nama am terbahagi kepada dua. Okey, merah ini kata nama am terbahagi kepada dua, iaitu hidup
dan tidak hidup. Okey, hidup, tidak hidup. Hidup ni pecah lagi kepada dua. Nampak yang merah ni, iaitu manusia. Kemudian yang kedua, bukan manusia. Yang pertama, hidup terbahagi kepada dua bahagian, iaitu manusia dan bukan manusia. Manusia ialah contoh dia gadis. Okey, gadis. Siapa lagi yang tadi? Kanak-kanak. Okey, kanak-kanak adalah manusia. Murid. Murid ialah manusia. Ibu bapa. Ibu bapa ialah manusia. Kemudian anak. Anak ini adalah manusia. Okey, rakan-rakan. Rakan-rakan adalah manusia. Jadi ialah kata nama am hidup manusia. Okey, bukan manusia, contoh dia kancil. Okey, kancil atau haiwan lah, bukan manusia. Haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Contohnya kancil, buaya, harimau, kucing dan lain-lain. Jadi itu adalah kata nama am hidup, bukan manusia. Okey, yang seterusnya, kata nama am tidak hidup. Maksudnya tidak hidup. Tidak hidup maksudnya tidak bernafas. Okey, contoh dia institusi. Okey, contoh institusi ialah mahkamah. Okey, institusi, mahkamah. University, hospital, balai polis. Okey, dan lain-lainlah institusi. Sekolah. Sekolah adalah institusi. Okey, kata nama am tak hidup institusi. Okey, sekolah. Tuan sini sekolah kan? Ada perkataan sekolah dekat sini. Okey, sekolah. Ini sekolah. Jadi sekolah ini adalah kata nama am tak hidup institusi. Okey. Seterusnya, bukan institusi. Okey, bukan institusi pula terbahagi kepada dua, iaitu abstrak dan juga konkret. Okey, apakah maksud abstrak? Abstrak bermaksud perkara ataupun perkataan yang merujuk kepada benda yang kita tidak boleh sentuh atau rasa atau pegang. Contohnya, abstrak berbilang dan tidak berbilang. Berbilang ini ada nombor. Contoh satu ataupun pendapat. Okey, satu pendapat contoh dia. 1, 2. Kita tahu ada nombor 1, ada nombor 2. Tapi kita tak boleh pegang nombor 1 dan nombor 2. Abstrak, kita tak boleh sentuh. Okey, tidak berbilang. Contohnya peringatan. Kita tahu maksud peringatan. Tetapi, bolehkah kita sentuh peringatan? Bolehkah kita rasa peringatan? Bolehkah kita usik peringatan? Kita tidak dapat sentuh, usik dan rasa peringatan. Sebab apa? Sebab dia adalah abstrak. Abstrak ini benda yang tidak boleh disentuh dan dirasa. Kemudian bukan institusi, konkret. Contohnya kedai. Okey, kedai. Kita boleh pegang kedai. Kita boleh pegang kedai. Kita boleh rasa kedai. Rumah. Okey, kedai, rumah, pejabat, masjid. Okey, kerusi, meja. Itu adalah benda-benda yang konkret. Yang kita boleh sentuh, yang kita boleh pegang dan kita boleh rasa. Baiklah, cikgu harap awak semua faham maksud kata nama am. Yang paling penting, kata nama am ini adalah yang hidup dan yang tidak hidup. Okey, hidup. Kata nama am hidup, manusia bukan manusia. Ini adalah amat penting untuk kita kuasai. Baiklah. Latihan. Yang pertama, latihan hari ini sangatlah mudah. Nombor 1, salin nota munshi cilik. Okey, nota munshi cilik. Dalam buku teks muka surat 6 pada buku latihan tata bahasa, buku kecil, ada nota dekat tepi tu, dekat kotak dalam kuning tu, awak salin saja itu. Kemudian, salin dan isi peta pokok kata nama am di sebelah. Juga dalam buku latihan tata bahasa. Isikan kata nama am tersebut berdasarkan buku teks dan juga idea sendiri. Ini peta pokok. Jadi, sini kata nama am. Okey, jadi cikgu nak awak senaraikan kata nama am hidup manusia, bukan manusia. Kata nama am tak hidup institusi dan bukan institusi. Okey, awak boleh cari di dalam buku teks muka surat 6 ataupun awak boleh juga cari di dalam internet dan gunakan idea awak sendiri. Cikgu terima apa-apa sahaja jenis jawapan asalkan dia berada di dalam kelompok yang betul. Okey, faham ya? Okey, kalau tak faham, awak ulang semula video ini dan boleh bertanya kepada cikgu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.